Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kajian tindakan pada ekologium pada kali ini. Baiklah, kita teruskan. Okey, tajuk kajian tindakan kami ataupun yang disediakan secara berkumpulan ialah permainan salt catcher tradisional dan moden dalam meningkatkan minat dan kefahaman dalam topik garam bagi subjek kimia tingkatan 4. Kajian tindakan ini disediakan secara berkumpulan iaitu oleh saya sendiri, Puan Hedrawati Muhammad yang merupakan guru STEM, guru ASK dan robotik dan juga guru kimia SMK Pujut, dan rakan saya Puan Beh Cik Sim selaku mantan guru cemerlang kimia SMK Pujut Miri. Okey, tujuan kami melaksanakan kajian tindakan ini adalah untuk memudahkan pelajar menghafal nama garam mengikut ketelarutan dalam air, ya. Okey, tinjauan awal kami mendapati ramai pelajar tidak dapat menguasai topik garam pada subjek kimia tingkatan 4 kerana terlalu banyak dan mengelirukan, ya. Yang kedua, pelajar gagal mendapat markah yang baik jika soalan garam dikemukakan pada ujian kerana dan juga satu lagi, pelajar gagal memahami topik garam kerana asas bagi tajuk garam ialah perlu mengenali ketelarutan garam, ya. Maka dua jenis permainan salt catcher kami perkenalkan iaitu tradisional ataupun hands on yang boleh dijalankan di dalam kelas dan juga permainan moden iaitu secara maya di mana pelajar boleh menggunakan komputer ataupun telefon bimbit untuk bermain dengannya. Okey, kami dapati berdasarkan ujian POS, pelajar berjaya menguasai konsep ketelarutan garam dengan mudah dan dapat mengingat formula garam dengan lebih cepat. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran kami, kami dapati pelajar-pelajar yang dipilih masuk ke tingkatan 4 aliran sains adalah daripada golongan pelajar yang mempunyai pencapaian sederhana dan lemah. Jadi mereka ni sukar mengingat nama garam yang banyak mengikut ketelarutan. Yang kedua, setelah pelajar ini membuat eksperimen, mereka masih gagal untuk mengenal pasti nama garam yang larut dan tidak larut. Yang ketiga, mereka mengambil masa yang agak lama untuk berfikir nama dan garam yang sama ada dilarut ataupun tidak larut di dalam air, ya. Dan seterusnya kita tahu bahawa rata-rata pelajar kini mereka ada telefon pintar dan komputer. Mereka gemar bermain permainan maya. Dan kita tahu mereka adalah generasi Y dan Z yang dilahirkan dalam zaman World Wide Web yang lebih suka kepada bahan visual dan juga audio. Maka oleh itu, permainan maya, salt catcher yang diguna pakai ini mampu menarik minat murid untuk belajar dan lebih berkesan berbanding dengan hanya menghafal secara tradisional daripada buku yang dianggap membosankan. Fokus kajian kami adalah kepada dua jenis permainan salt catcher iaitu berbentuk tradisional dan moden di mana ia adalah fleksibel yang boleh dimainkan di mana sahaja. Dan seterusnya kami memilih topik garam kerana pada topik ini ada melibatkan formula kimia dan formula ion yang perlu dihafal dan dikenal pasti mengikut jenis ketelarutan dalam air.
Okey, objektif kajian kami terbagi kepada dua, iaitu secara umumnya pelajar boleh membezakan garam larut dan tidak larut, dan yang kedua pelajar boleh menghafal formula cation, anion dan formula kimia garam dengan tepat dan cepat. Bagi objektif khusus pula, permainan ini boleh digunakan sebagai set induksi, boleh digunakan sebagai salah satu aktiviti Part 21 dalam kelas, boleh digunakan sebagai latihan ulang kaji di rumah kerana ia fleksibel, menambahkan keseronokan pelajar dalam PDPC, meningkatkan daya ingatan pelajar, boleh digunakan semasa perintah pergerakan kawalan ataupun tempat yang fleksibel iaitu di rumah sama seperti tadi, dan juga menggalakkan kolaborasi sambil menjaga penjarakan sosial kumpulan sasaran kami bagi kajian ini ialah pelajar kimia tingkatan 4 yang mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Okey, kita lihat seterusnya bagaimanakah pelaksanaan kajian ini, iaitu apakah definisi konsep bagi subculture, maya dan juga tradisional. Okey, bagi subculture maya ataupun moden, ia adalah merupakan permainan maya hasil gabungan kemahiran ICT interaktif yang dibina dengan menggunakan coding ataupun aplikasi Scratch. Kalau kita lihat di sini, terdapat bola garam yang bergerak yang mempunyai formula garam padanya beserta warna yang berbeza-beza mengikut jenis garam tersebut. Jadi setiap level garam yang ditangkap adalah berbeza mengikut ketelarutannya. Jadi permainan ini boleh dimain menggunakan komputer ataupun telefon bimbit dan efektif sebagai salah satu instrumen bagi bahan bantu belajar semasa musim PKP. Okey, apa itu subculture tradisional? So, ia adalah merupakan kad yang diubah suai dari fail kita semula dengan mencetak formula cation, dan juga anion. Jadi apabila cation dan anion digabungkan, maka akan terbentuk satu formula garam yang mana pelajar perlu menyatakan sama ada garam itu larut ataupun tidak larut. Okey, jadi daripada sini tadi pelajar akan belajar juga menulis formula garam yang tepat, dan ini menggalakkan prinsip 4C iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritikal dan juga kreativiti. Okey, topik yang terlibat ialah topik asid, base dan juga garam dalam KSSM tingkatan 4. Okey, peraturan permainan bagi tradisional ataupun hands-on jadi dua bungkus kad cation, anda boleh lihat cas positif dan juga cas negatif iaitu anion disediakan. Jadi kedua-dua pemain akan menterbalikkan kad mereka dengan serentak. Jadi kad yang ditunjukkan merupakan kombinasi cation dan anion di mana akan membentuk satu formula garam. Jadi pemain perlu menyebut dengan kuat perkataan larut atau tak larut semasa kad tersebut dibentangkan. Jadi permainan tamat apabila semua kad habis dibentangkan. Bagi peraturan permainan moden ataupun maya kita dapat dua level permainan. Jadi setiap level 20 saat ditetapkan, dan pada setiap level jika berjaya menangkap garam yang betul maka skor akan bertambah. Sebaliknya jika menangkap garam yang salah maka skor akan ditolak. Jika garam yang betul ditangkap, bunyi pop akan kedengaran, dan jika salah, trend whistle akan kedengaran. Jadi untuk bermain permainan ini, mangkuk perlu digerakkan menggunakan button kiri atau kanan pada keyboard. Dan skor yang tinggi akan menunjukkan pelajar sudah berjaya menghafal garam yang larut dan tidak larut. Ataupun paparan berjaya ataupun tahniah ataupun try again akan keluar menunjukkan sama ada pelajar berjaya menghafal garam larut atau tidak larut.
Okey, tempat atau kawasan permainan yang kami guna untuk menjalankan kajian ini adalah di makmal. Okey, dua makmal kerana kami memerlukan ruang yang lebih besar untuk mengekalkan penjarakan. Okey, masa pelaksanaan permainan kami peruntukkan 40 minit, iaitu pada 5 minit pertama pelajar akan menjalankan ujian pra. Seterusnya pada 10 minit kemudian kami bahagikan pelajar kepada kumpulan dan penerangan peraturan diberitahu ya. Dan pada 40 minit seterusnya permainan dijalankan dan 5 minit seterusnya ujian pos dijalankan sejurus permainan tamat. Okey, terdapat dua kumpulan pelajar di sini, iaitu pelajar kumpulan 1 yang terdiri daripada 30 orang dan pelajar kumpulan 2 terdiri daripada 12 orang. 20 orang pada kumpulan 1 akan bermain permainan tradisional dahulu di mana mereka dibahagikan kepada 10 kumpulan. Dan pelajar ini dibahagikan kepada kumpulan berpasangan ya. Dan untuk permainan maya seramai 10 orang bermain secara individu. Sama juga dengan pelajar kumpulan 2 yang terdiri daripada 12 orang, mereka dibahagikan kepada 3 kumpulan untuk bermain secara pasangan dan juga secara individu seramai 6 orang ya. Dan selepas mereka selesai bermain, mereka akan bertukar permainan di mana permainan ini hanyalah mengambil masa yang sangat singkat ya. Bagi pelaksanaan permainan ini kami menjalankan ujian pra, iaitu di mana pelajar dikenaki menjawab soalan tersebut dalam masa 3 minit sahaja. Berdasarkan carta bar di sini menunjukkan bilangan pelajar dan keputusan mengikut markah untuk ujian pra. Dan kita dapati di sini kebanyakan pelajar mendapat markah yang sederhana dan juga rendah ya. Ramai pelajar mendapat markah yang di bawah 30 markah. Kita lihat seterusnya bagaimana permainan ini dijalankan. Untuk permainan maya pula, kita lihat seterusnya. Dengan menekan button start, permainan dimulakan. Jadi, garam-garam yang larut. Garam yang larut ditangkap dengan betul. Bunyi pop akan dihasilkan dan markah akan berubah seterusnya untuk label kedua. Garam tidak larut akan mengangkat garam yang tidak larut. Markah akan bertambah jika betul dan salah dan akan ditolak. Masa permainan adalah 20 saat. Dan keluar game over menunjukkan try again. Maksudnya belajar kena ulang semula game tersebut sehingga dia dapat tahniah menunjukkan dia telah menguasai permainan ataupun menghafal garam ini. Selepas permainan tersebut, sejurus selesai mereka bermain, pelajar seterusnya akan menjawab soalan. Mereka terus menjawab ujian pos, iaitu selama 3 minit juga. Dan di sini kami dapati ya, ramai pelajar mendapat peningkatan markah ya, dan melihat perbezaan yang sangat ketara selepas mereka bermain permainan ini. Kita dapati lebih ramai pelajar mendapat markah 30 hingga 40 dan juga markah bawah 10 tidak ada ya.
Dan kami juga menjalankan analisa soal selidik bersama pelajar dan di sini kami dapat respon daripada mereka. Ramai pelajar bersetuju dan sangat bersetuju di mana permainan ini boleh meningkat daya ingatan. Yang kedua, boleh meningkatkan kefahaman. Dan ketiga, of course, ramai sangat setuju boleh menambah keseronokan dan juga sangat bersetuju boleh meningkatkan ingatan formula ya. Okey, jadi di sini inilah respon mereka. Berdasarkan daripada kajian ini ya, kami mendapati peningkatan yang sangat ketara di kalangan pelajar setelah bermain permainan ini dan termasuk pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang lemah. Jadi di sini kita boleh lihat ya beberapa sampel pelajar yang mendapat perubahan ketara setelah bermain permainan tersebut. Okey, dan kita boleh lihat semua ada peningkatan prestasi ya. Dan seterusnya, komen pelajar terhadap kajian ini, mereka berasa sangat seronok. Mereka boleh ingat garam yang larut dan tak larut. Mereka boleh menghafal. Mereka boleh melakukan lebih banyak aktiviti seperti ini. Iaitu mereka dengan melakukan lebih banyak aktiviti ini, maka ia akan boleh menambah daya ingatan mereka. Okey, bagi perbincangan bagi kajian tindakan kami ini, kami dapati bahawa penyediaan permainan ini untuk tradisional dan juga maya tiada kos diperlukan langsung ya, maka ia memudahkan permainan ini diguna pakai. Dan juga yang kedua, permainan ini boleh diguna pada bila-bila masa sahaja, terutama sekarang kita mengalami pergerakan kawalan pergerakan, maka pendidikan masih boleh diteruskan bersama dengan pelajar. Jadi ia dianggap permainan tidak membosankan kerana kita tahu mereka ini adalah generasi Z yang suka dengan permainan ICT. Yang ketiga, permainan ini mempunyai ciri-ciri permainan Pak 21 iaitu melibatkan komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritikal dan juga kreativiti. Permainan tradisional juga mudah dibuat sendiri ya oleh pelajar dan boleh diubah suai oleh pengguna mengikut kesesuaian. Jadi maksudnya permainan ini ICT kita boleh kongsi, manakala untuk tradisional pelajar boleh buat sendiri. Okey, cadangan kami ialah bahawa permainan ini juga boleh diubah suai untuk mata pelajaran yang lain yang melibatkan menghafal. Contohnya untuk matematik, mereka boleh menghafal sifat dengan mudah. Mereka juga dan juga ya subjek-subjek lain yang melibatkan pelajar perlu mengingat. Selain daripada itu, bukan hanya topik garam kami boleh gunakan untuk permainan ini, kami juga boleh menggunakan topik lain iaitu contohnya seperti ikatan kimia, di mana pada tajuk tersebut pelajar perlu mengenal pasti unsur yang boleh menghasilkan sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Selain daripada itu juga, permainan ini boleh diubah mengikut kepelbagian aras dengan mudah mengikut kesesuaian pelajar. Sederhana dan lemah boleh bermain sambil belajar. Sekian itu saja. Terima kasih daripada saya. Perkongsian berkaitan dengan kajian tindakan ini. Diharap perkongsian ini boleh memberi idea kepada
pelajar ataupun dan juga kepada guru-guru untuk menambah baik PDPC, dan selain membantu pelajar-pelajar yang lemah ingatan bagi meningkatkan lagi minat mereka untuk belajar. Okey, so itu saja daripada saya, Puan Hedrawati, untuk kolokium kali ini. Sekian, terima kasih.